kita masih lagi pada tajuk file cap. Okay, so pada first example yang kita lihat, pada contoh pertama, kita melihat sebab dalam file cap ni ada dua pendekatan. Okay. Approach untuk reka bentuk, design file cap ni ada dua. Satu kita menggunakan truss analogy ataupun analogi ke kuda, TRUSS. Okay. Truss analogy, direka bentuk file cap tu sebagai truss, sebagai ke kuda. Yeah. Dan satu lagi, of course, the more versatile, yang lebih orang kata lebih inilah, ya, lebih complete lah, lebih ni ialah menggunakan teori rasuk ataupun beam theory. Okay. So memang ada perbezaan antara dua ni, dan kita dah lihat kalau kita menggunakan truss analogy dan design the same file cap menggunakan beam theory, kita dapati perbezaan reinforcement dia agak ketara. Okay. The last exercise yang saya ingatlah, AS yang kita dapat kalau berdasarkan kepada truss analogy, AS yang kita dapat lebih kurang dalam lingkungan 7,000 plus. Okay. 7,000 2,000 plus, okay, millimeter square. Manakala kalau kita menggunakan teori rasuk, beam theory, significantly less, AS yang kita perlukan adalah lebih kurang 5,000, okay, 5,000 plus millimeter square. So memang jelas ini berdasarkan kepada perbandingan 4 file group yang kita buat comparison ni antara beam dengan truss ni, teori truss analogy dengan beam theory ni is based on a typical 4 file group. Okay. 4 file group yang mana kita menggunakan dua pendekatan yang berbeza. Satu menggunakan teori rasuk dan satu lagi menggunakan teori analogi kuda. Jadi jelas, it is clearly more economical to use the beam theory as kita punya basis of design. Dan beam theory pun memang merupakan kaedah yang lebih menyeluruh. Okay. Anybody? Why the reason beam theory itu lebih complete ataupun lebih dependent daripada truss analogy? Anybody can remember? Yeah. Apa sebabnya kita gunakan teori rasuk, designing the file cap rather than truss analogy? One of the main reason ialah bilangan curucur unlimited. Unlimited file. Okay. Remember kita punya truss analogy ni dia ada syarat dia ataupun dia ada limit dia. Yang mana maximum number of file untuk satu kumpulan curucur ialah 5. Anything between 2 to 5 kita boleh gunakan truss analogy. Okay. Lebih mudah nak gunakan truss analogy sebenarnya. It's based on just a specified equation. Okay. Tapi lebih versatile ataupun lebih menyeluruh menggunakan teori rasuk kerana there is no limitation on file. Bilangan curucur tu tiada had. Kalau truss, we are dealing with a maximum of 5 numbers of files sahaja. Okay. Kalau beam, can go more 5 and beyond. Dan kebanyakan software untuk file cap design, reka bentuk file cap ni sebenarnya berdasarkan kepada teori rasuk ataupun beam theory approach dia. Okay. So kalau ingat balik lah, kalau recap balik apa yang kita dapat before this is that pertama sekali kita nak tentukan dalam penyelesaian before getting kepada file cap design, okay, before designing the file cap, first of all kita akan tentukan bilangan curucur. Okay. The number of file. Kalau foundation kita menentukan
size of foundation, sama ada combined footing ataupun single pad footing. Kita menentukan size of the foundation yang sesuai based kepada bearing capacity dan tanah, soil bearing capacity. Ya. Untuk pile cap pun sama, but instead of menentukan the size of the pile cap, first of all kita menentukan bilangan cerucuk. Yang ini yang kita tentukan dulu. The number of piles required, bilangan cerucuk yang diperlukan. Dan ini diperolehi sama konsep dengan foundation. Daya dibahagikan dengan pile capacity, dapatlah bilangan cerucuk. Once kita dah determine the number, yang ini remember pada serviceability limit state. Bermakna beban-beban yang digunakan untuk menentukan bilangan cerucuk adalah beban pada had service load 1.0 GK plus 1.0 GK plus 1.0 QK. So bermakna daya paksi, kita nak tahu bilangan cerucuk ni, this is equal to N service, okay, divided by working load, pile working load ataupun pile capacity, whatever lah. Yang ini yang IDP 3 yang buat dah. To obtain the pile capacity based on geotechnical punya requirement. So N di sini ni, daya yang kita gunakan adalah merujuk kepada service condition. We're referring kepada yang ini. Okay. 1.0 GK dengan 1.0 QK. So first step, menentukan bilangan. Determine the number of piles required. Ini langkah pertama. Okay. And then lepas pada ini barulah kita pergi kepada arrangement of pile, susunan ataupun kita namakan sebagai pile group arrangement, susunan kumpulan cerucuk. Okay, kumpulan sebab at least kita provide 2. So bila 2 dia dah jadi group lah. Okay. Never provide single pile. Tetapi start with a minimum of 2 piles. Walaupun pile capacity katakan kita dapat daripada sini 0.8 pile, bermakna 1 pile dah cukup. Tapi good practice, good engineering practice, do not provide single pile punya pile cap. Sebaliknya, start with minimum number of 2, susunan kumpulan cerucuk. Okay. So once we determine dah dapat bilangan cerucuk sini, then kita susunkan dia. Susunkan mengikut susunan yang lazim yang ada dalam textbook. Okay. Arrangement of pile group. Ada 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11. Okay. Arrangekan dia. And then dalam susunan kumpulan ni, one important aspek yang perlu kita tentukan ialah anybody? Dalam susunan kumpulan cerucuk ni, what do we need to establish? Spacing ataupun center to center pile. Jarak cerucuk ke cerucuk. Tengah cerucuk, center pile kepada center pile, what is the spacing that we want to use? Yang kita nak gunakan spacing dia. Yang ini yang perlu kita establish semasa susunan kumpulan cerucuk. Okay. Bila nak susunkan tu, kita kena establish ataupun tentukan spacing antara pile. So center to center pile, always remember start with 3 times the pile diameter. Center to center bermakna antara center cerucuk kepada center cerucuk, between center pile to center pile. Yeah. Okay. Maka spacing yang kita tetapkan ialah at least kita start dengan 3 times the pile diameter. Okay. Jadi center to center pile adalah sekurang-kurangnya 3 kali pile diameter. So this is what kita establish
This is what we establish semasa menyusun curucuk di dalam kumpulan 3 times the file diameter. Okay. 3 ni diistilahkan dalam nota tu dia ada faktor K. Yeah. So K tu is actually indicative of the center to center file. Yeah. So remember kita mula dengan 3, not less than 3. It can be more than 3, but a minimum of 3 center to center file. Okay. Argument dia kita dah discuss dulu. Is that kalau file tu terlalu rapat antara satu sama lain, maka stress bulk di antara dua file ni akan overlap. Dan bila dia overlap, maka efficiency of the file tu jatuh. Maksud saya, katalah satu file ni boleh menanggung, okay, each file dia punya capacity is let's say lah 350 kN. 350 kN. Ini nilai yang dikira based on geotechnical. Skin friction, campur end bearing, certain factor of safety, dapatlah file capacity. Okay. So kalau saya provide this as a 2 file group, kumpulan 2 curucuk, okay, as a 2 file group punya condition, this is my file cap. Okay. Ini file cap saya. Sama macam ni. Katakan I have a 2 file group, bermakna this file cap ni, okay, this file cap ni boleh menanggung daya paksi axial force, okay, axial force coming kepada to this file cap ni. Kalau 1 is 350, bermakna 2 boleh menanggung maximum of 700. Dia boleh menanggung 700 km. Service load, beban servis sebanyak 700 km. Berdasarkan kepada keupayaan boleh menanggung, satu file ni boleh menanggung 350. Jadi 2 file of course 700 km, maximum load yang boleh ditanggung oleh file cap ni termasuklah self weight di sini, around 700. Tapi kalaulah file cap ni spacing dia less than 3, katalah saya menggunakan 2.5, spacing dia saya menggunakan 2.5 times file diameter, kurang daripada 3, okay, bermakna keupayaan ni daripada 700 ni, okay, drop kepada maybe 10 to 15%. Kalau 10%, drop 70. Okay. Katalah dia drop kepada 10%. So bermakna 2 ni, the keupayaan of the file cap menjadi bukan lagi 700, tetapi menjadi 630 km. Ini dimaksudkan drop of efficiency, keupayaan tu of the file cap sepatutnya boleh menanggung 700, tapi hanya sekarang ni 630, reduction of 10%, let's say around 10%. Ada yang setengah tu guna 15%. Why? Because spacing dia dah less than 3 times the file diameter, menyebabkan ada interference of stresses from one file to another file. Dia akan ada overlapping. Jadi file capacity dia reduce. Okay. File capacity dia reduce, bukan lagi 350, reduce 10% menjadi 315 reduction. Okay. Reduce 10%. So 315 times 3 campur 315 dapatlah 630 kN sahaja. Itu sebabnya kita gunakan untuk spacing always maintain at least 3 times the file diameter sebagai our minimum. Kalau lagi rapat sikit daripada itu, bermakna reduction in file capacity sebanyak maybe around 10%. From 350 reduce kepada 315. Contohnya lah. So overall daripada 700 yang boleh ditanggung, sekarang ni reduce kepada 630 km. And if loading ni, katalah loading sini 600 yang di apply is 650 kN, 650.
kilonewton yang dikenakan sini, daya. Capacity 2 ni 630. Bermakna we need to have another file. Kena tambah satu lagi file kat sini. Jadi from 2 menjadi 3. Okay. 2 tak cukup sebab 2 ni baru 630. Kita punya loading 650. Jadi bermakna we need to put in another file di sini dan menjadikan dia file cap yang 3 segi. Triangular punya shape punya file cap. Okay. Something yang mungkin menjadi bentuk 3 segi. So it becomes a disadvantage. Sepatutnya boleh sebab satu file boleh menanggung 350, jadi 2 dah cukup dah 700. Sebab loading hanya 650, tapi oleh kerana spacing dia rapat, maka file capacity reduce, downgrade kepada 10%, maka 2 file tak cukup untuk menanggung 650, terpaksa guna satu lagi file. So kita dah buat pembaziran di sini, ataupun we have more or less kita dah buat kata we need additional file for no necessary reason. 2 jadi 3 just because spacing yang kita gunakan is less than 3 times the file. Okay. So itu antara what we have discussed earlier. Okay. Truss analogy dengan beam theory. Truss analogy ni AS provided based on tension force T, manakala beam ni AS dia berdasarkan kepada bending moment M. So kalau beam based on bending moment, kalau truss berdasarkan kepada daya tegangan T. Dan daya tegangan T ni adalah formula-formula dia, okay, yang diberikan dalam buku teks. There is a standard formula untuk evaluate the tension force T. Dapat daya tegangan T, maka dapatlah reinforcement. Beam pun sama, kalau gunakan teori rasuk, beam. Okay. Teori rasuk, kita mengira untuk mendapatkan reinforcement, kena kira moment. Moment ni nak dapat ialah dengan anggapan file sekarang ni bertindak sebagai point load, beban titik di bawah file cap, menghasilkan moment. Therefore, from there kita dapat reinforcement. Approach dia lain sikit lah. Kalau truss analogy ni based on tension force, tensile force. Reinforcement disediakan untuk absorb the tensile force sebab konkrit tak boleh mengambil tensile force. Kalau beam berdasarkan bending moment. Jadi dalam truss there is no bending moment. Dalam beam ada moment. Dalam truss hanya tension dengan compression sahaja. So kita provide reinforcement untuk tension. Compression absorbed by concrete. Itu fundamental dia lah untuk file cap design. Ada soalan? This is just going back 2 weeks ago. Okay. Ada yang masih blur lagi kan? Oh, lepas raya ni. Saya pun kadang tak tahu apa nak lecture ni. Tapi bila dah start tu adalah ilham dia datang. Yeah. Right, so this is kita punya approach. Remember, file cap ni, before designing file cap, first step is to identify ataupun determine bilangan cerucuk. Yang ini yang kita nak tentukan dulu. Okay. Kalau dulu shallow foundation, determine the size of the foundation. Okay. Kalau yang ini file cap, kita tak determine the size. We determine the number of file. Bila dah ada bilangan cerucuk yang sesuai, 2, 3, 4 dan sebagainya, then kita arrangekan dia berdasarkan kepada standard arrangement of file. This is given dalam your text. Dalam textbook tu ada page, saya pun tak ingat page berapa. There is a series of diagrams, okay, yang menunjukkan the standard arrangement of file, file group, kumpulan cerucuk. And dalam susunan kumpulan cerucuk tu, one important fact ataupun satu parameter yang sangat penting
yang perlu dipertimbangkan ialah the spacing of the file, center to center file. So in future kalau you open any drawing on site ni, bila buka any drawing, look at the file dimension and look at the spacing between the files. Okay. Most designers akan maintain 3 times the file diameter. Most designers. Certain designers mungkin dia pergi more than 3 times the file diameter, besarkan sikit. 3.5 times file diameter, contoh. Okay. Tapi kebanyakan designer dah macam pre-program dalam kepala. Okay. Spacing center to center file, adopt 3 times the file diameter. So your file is 250, sama ada square ataupun bulat, center to center, you check balik, will be around 750 mm. Kalau file 250, sebab 250 times 3 is 750. Okay. It might be more, tapi it would never be less than 700. Semua designer macam tu. They can maintain at least 3 times the file diameter. Once kita dah dapat all these parameter ni, kita dah tetapkan yang ni, kita dah tahu berapa bilangan cucuk yang perlu digunakan, then we end up with a file cap punya dimension. Okay. Yang penting dalam file cap dimension ni is one parameter yang jangan diabaikan, which is jarak. Okay. Jarak bukan center to center file, tetapi jarak daripada tepi file kepada tepi sini. The same manner, from the edge of the file to the edge of the file cap ni must be maintained at least 150 mm. Distance tu. Okay. I'm talking about distance yang ni, jarak ni. Dalam kita dah tentukan spacing, katakan 3 times the file diameter, jarak from the edge of the file kepada edge of the file cap should not be less than, tidak boleh kurang daripada 150 mm. 150. This is given dalam dalam code and maintain as a standard detailing. 150 mm adalah minimum distance. 150 mm. In both directions, sama ada horizon macam ni, arah longitudinal ke sini, ataupun dalam arah transverse, in this transverse direction, it should be maintained at least 150 mm. 150 mm sebagai jarak minimum. Now the reason is jarak ni will be required when kita buat reinforcement, di mana reinforcement tu perlu kita bend up, perlu dibengkokkan, bend up the reinforcement. Therefore, contohlah, contoh if we have file cap cross section view, cross section dia macam ni, kita ada column kat atas dia, somewhere sini, this is our column and this is our file cap. Kita ada file, we have our files kat sini, satu file sini katakan, dua file, 2 ataupun 4 file, doesn't matter. So yang penting ni is that reinforcement yang kita sediakan, the reinforcement that we provide for reinforcement ni, saya guna hitam. Reinforcement ni jarak yang kita sediakan di sini at least 150 mm, 150 mm. From edge of file, bukan center file, daripada tepi file kepada tepi file cap ni, hujung file cap ni is 150. Tujuannya adalah untuk memberi kelegaan untuk nak bengkokkan besi naik ke atas. To bend up the bars, we need a certain ruang, space untuk nak bengkokkan bar. Therefore, this is the requirement sebanyak 150 mm.
So this 150 is sebenarnya the required minimum dimension daripada tepi pile, bukan center pile, from the edge of the pile kepada tepi pile cap should be maintained as 150 mm. Ada soalan? Ada soalan apa-apa? Okay. Ini dari segi detailing So kita dah determine tadi the number, the spacing of pile, okay, center to center. Kemudian kita always provide 150 kiri kanan ni. From there barulah kita dapat the overall dimension. Overall dimension. Kalau lah we are talking about a 2 pile group and my pile is katakan let's say 350 mm diameter bulat span pile. Therefore 350 plus 150 plus 150, maka minimum dimension becomes 650. Then baru kita dapat the full dimension dia. By using spacing antara ni, center to center, kita dah ada 3 times 350 dapat apa? 350 kali 3. 1050 center to center. Okay. Kemudian plus 150 plus 150 plus 300 plus 300 plus 300, maka my total dimension sini ke sini is now 1650. Okay. So this dimension ni 650 dengan 1650 ni hanya boleh kita tentukan once kita dah fix center to center distance, okay, dan include 150 ni sebagai minimum dimension kiri kanan daripada tepi pile kepada tepi pile cap sekurang-kurangnya 150. So kalau ini 3 kali times pile diameter, okay, pile diameter is 350 mm, okay, diameter dia 350 mm. So center to center adalah 3 kali 350, which is 1050. Jarak sini adalah 1050. Okay, 1050. Center pile kepada center pile. Okay. 350 bagi 2. Ini silap. 350 bagi 2 is 175. Plus 150 is 325 times 2. 650. Campur 1050. Is 1700. Okay, tersilap. Bukan 1650. 1700. Kau dapat the full dimension 1700. Okay. Untuk kumpulan dua cucuk ni. These two pile group. Okay. Center to center 1050. Center kepada ini setengah diameter 175. 175 plus 150. Okay. Dapatlah 325. 325 times 2, 650 plus 1050, maka dapatlah 1.7 meter. Yes, Syami. Sir. Yeah. Tadi saya cakap kalau center to center antara pile dengan pile tu kita dapatkan dia akan reduce force tu 50% kan, betul tak? Pile capacity reduce. Kapal, okay. Lepas tu kalau macam kita besarkan, maksudnya kita buat more than daripada 3, 4 ke 5 ke, so dia boleh menanggung beban kapasiti tu lebih besar daripada yang didangka ke ataupun? Oh tak. Kalau katakan tadi saya sebut kalau kita reduce from 3 spacing kepada 2.5 spacing, maka yang ini reduce 350 to 3.5. Mana minus 10% reduction lah, lebih kurang kan, 10%, pengurangan 10%. Tapi kalau kita besarkan spacing, 3 diameter kepada 3.5 diameter contoh, then yang 350 ni maintain, tak akan bertambah. Jadi kalau besarkan spacing doesn't increase the pile capacity,
Tapi reduce the spacing less than 3 times the pile diameter, then pile capacity reduce. Tapi kalau kita besarkan spacing, dia tak akan menambah pile capacity. Pile capacity maintain 350. Okay. So 350 ni is full lah. At 100%, 100% efficiency. So bila dah rapat ni, efficiency dia jatuh from 100 jadi naik 90%, reduction of 10%, itu yang 350 reduce kepada 315. Dan kalau kebetulan loading yang kita ada ialah dalam 50, maka dua pile ni dah tak boleh menanggung sebab dua ni combine baru 630 because spacing dah rapat. Okay. So kalau spacing dah rapat, pile capacity reduce. Kalau spacing bertambah more than 3 times the pile diameter, then the pile capacity maintains at 100%, 350. Dia tak akan bertambah. Dia tak akan bertambah menjadi 345 ke, ya? 400 km tak bertambah. Maintain as 100%. Kalau kita gunakan spacing yang lebih besar daripada 3 times the pile. Ya? Okay. Okay, Syamil? Sir. Tapi sir, kenapa kita nak kena jarakkan lagi besar antara pile-pile tu? Apa function dia, kegunaan dia? Kalau kita jarakkan lagi besar kan, nanti 150 mm ni dia nilai dia akan makin mengecil tau. Betul? Kalau kita increase spacing, sebenarnya ada satu advantage yang kita belum masuk lagi. Yang ini advantage dari segi pile eccentricity. Okay. Ini tajuk kita lompat sikit lah. Pile eccentricity ni, kalau saya sebut pasal pile eccentricity ni, Anik dengan Yap ni senyum je. Sebab memang tajuk PSM dia pun. Okay. Kita ada pile. We have piles. Okay. Kita ada two pile group jugalah. Kita bincang pasal two pile group lah, senang. Tapi sebenarnya two pile group ni yang paling susah sekali dari segi treatment of eccentricity. Okay, two pile group. Katalah saya punya spacing saya guna spacing yang 3.5. Okay. Center to center. Okay. Center to center, saya gunakan 3.5 times the pile diameter. Jadi kalau saya gunakan more than 3.5. Okay. So katalah pile diameter kita tadi 350, 350 kali 3.5, mana 1225. Jarak ni adalah 1225. 1, 2, 2, 5. Okay. 1225 ni is based on 3.5, 3.5 diameter. Fine. Spacing dia 3.5. Okay, this is on paper, remember. On paper, kita keluarkan drawing and then filer tengok drawing and they start filing. Okay. Bila filer start filing, masalah dia, file ni tak dapat tepat-tepat position sini on the ground. File tu maybe dia move somewhere sini. Ni yang sebenarnya ditapak on actual condition. File tu yang kita nak warna biru. Tapi the final position on site warna merah ni. Yang ini pun sama. Okay. Dia move ke dalam. Okay. Kalau kita tengok sini, yang kiri ni move ke dalam, yang kanan punya file ni pun move. Yang kiri move ke kanan, kanan move ke kiri. So the new center to center punya spacing, okay, jarak yang baru ni, center to center file ni, this will be the new center to center ni. Center to center file yang baru. Okay. Dan kalau kita lihat sini, it would be less than 3.5 diameter. Mungkin dia jatuh jadi 3.1 file diameter. 3.1. Let's say lah.
due to eccentricity dia jadi lagi rapat. Okay. Dia menjadi lagi rapat asalkan jarak ni jangan less than 3 times the pile diameter, then it's okay. Oh. Ya, Okay. As we were discussing tadi, inquiry daripada Syami tadi. Okay. Kita continue. Okay. Kita ada file cap. Okay. Kita ada file cap yang kita dah design the file cap. And then kita ada file. Two file group. Kita ada satu file kat sini. And another file somewhere here. Okay. Two file group. Okay, remember this is our theoretical punya position di tapak lah, on site. This is our column lah. Sampai sini, is our column. Okay. Salah dia ialah bila di tapak, when the piling berlaku, when piling berlaku, the actual position of the pile, kadang, most of the time, tak dapat exactly the position yang on paper. Tak dapat kedudukan yang tepat sebagaimana dalam lukisan. Dia akan offset sikit. Okay. Yang merah ni is the actual pile location on the ground. Okay. Yang biru ni adalah pile location yang sepatutnya based on drawing. Okay. So ini kita namakan kesipian cerucuk ataupun what we term sebagai pile eccentricity. Okay. Pile eccentricity, ECC. Memang it is very common. In fact, kalau tak ada eccentricity, must be something wrong. Kita akan expect there must be some eccentricity antara yang sebenar dengan yang teori. Teorinya warna biru, patutnya di sini. Tapi yang sebenarnya berlaku, dia berpindah sikit lah. Sebab proses piling tu is manual plus mechanical. So bila manual ni dia ada sedikit human punya factor kat situ, tak dapat exactly tepat. So this system what we term as pile eccentricity. So imagine kalau saya gunakan yang asal saya gunakan spacing 3 times the pile diameter yang warna biru. This is my original spacing. Okay. 3 times the pile diameter is my original spacing. Antara pile to pile, center to center, this is 3 kali 3 times the pile diameter, 3 times the pile diameter pile. Okay. On site, yang ini berlaku. Okay. Center to center is this distance. Okay. Yang jarak ni, this is my new center to center distance. Okay. Antara pile sini ke pile sini, inilah jarak baru. Dan oleh kerana dalam arah, kalau saya ambil paksi lah, buat simple axis. Yang ini saya katakan axis Y. Yang ini axis X. Ini X axis, ini Y axis. So pile ni, yang daripada asal ni dia dah dalam arah X dia dah masuk ke dalam. Ini pun dalam arah X dia dah masuk ke dalam. Dalam arah Y dia dah naik ke atas. Dalam arah Y dia turun ke bawah. Okay. Ini eccentricity yang berlaku. So bila dia dah masuk ke dalam bermakna spacing di sini, the new spacing di sini between pile to pile is now less than 3 times the pile diameter. Spacing ni adalah less than. Okay. Less than 3 times the pile diameter. So bila less than 3 times the pile diameter, balik kita pada problem yang tadi. Pile capacity tu reduce. Okay. So bermakna mungkin 2 ni dah tak cukup. 2 ni dah tanam. Tapi bila spacing dia dah rapat, okay, keadaan sebenar dia dah rapat, maka reduction in pile capacity, dan mungkin 2 tak cukup, nak kena tambah 1 lagi pula. Dah jadi kena tambah 1 lagi pile. Okay.
just because spacing dia tak comply dengan 3 times the pile diameter. There is a reduction in pile capacity. Itu kalau saya gunakan tepat-tepat 3 yang asal, from the original drawing saya gunakan 3 times the pile. Kalau lah saya gunakan yang ini, instead of 3 times the pile diameter, daripada awal lagi, saya gunakan spacing 3.25 lah pile diameter. Jadi bila berlaku macam ni, okay, maka spacing yang ini ada kemungkinan masih lagi melebihi 3 times pile diameter, maka tidak berlaku pengurangan pile capacity, therefore tak perlu tambah pile. Itu masalah dia. Okay. So, on theory dengan on practice ada gap kat situ. Tak dapat sebagaimana yang kita nak on paper, pada on ground tu, pada site tu tak dapat setepat yang kita nak sebagaimana yang dalam drawing. There will be kesipian ataupun eccentricity. Dan kemungkinan kalau eccentricity ni very obvious ataupun serious, besar nilai dia, ada saya pernah tengok sampai 3 angka, ratus-ratus sini. 110 mm ke kanan, 105 mm ke kiri. Okay. So jarak dia dah jadi less than 3 times the pile diameter, because kita guna center to center 3 times, 3 times pile diameter. Tapi ni dah masuk 100 mm, yang ni dah masuk 120 mm, so dah less than 3 times the pile diameter. Dan menyebabkan reduction in pile capacity dan kemungkinan perlu penambahan pile. Possible. Okay. Itu kena buat analisis lah. It's possible. Tapi kalau saya bermula, I start off with this value 3.25. Jadi walaupun ada eccentricity 100 sini, 100 sini, final distance dia might be more than ataupun might be equal to 3 times the pile diameter. Masih selamat lagi. Ataupun masih tak perlu buat pengurangan beban pada pile capacity. Itu one of the advantages by choosing spacing yang slightly more, okay, lebih daripada 3 times the pile diameter. Kita tahu minimum adalah 3 kali. Kita pilih lebih sikit untuk mengambil kira yang ini. Faktor pile eccentricity yang mungkin berlaku di tapak. Something that will always happen, bukan kata tak akan berlaku ataupun mungkin berlaku, tapi boleh kita katakan memang 100% akan berlaku. Pile eccentricity ni will always happen on site. So far tak ada lagi saya tengok drawing yang mana nilai dia zero sini, nilai sini pun zero. Mana pile position on site tepat exactly at 0, 0. Dia punya coordinate dia. Tak ada lagi. Memang akan berlaku kesipian. 1 mm, 2 mm, 3 mm tu biasa. Okay. 10, 20, 30 mm tu kadang-kadang. 100 mm ke lebih tu, itu jarang-jarang. Tapi berlaku lah semua ni. Okay. It will happen. So, some engineers, dia akan gunakan yang ini. Slightly more. Lebih sikit pada 3 times pile diameter. Dengan harapan kalau berlaku pile eccentricity, the final distance center to center tu masih comply dengan 3 times the pile diameter. There is no need to do pile reduction. The pile capacity tak perlu buat reduction. Dan boleh tak ada buat penambahan pile dan sebagainya lah. Yeah. Itu one of the reason lah. One of the reason why it is sometimes advisable to space out your pile ni slightly more than 3 times the pile diameter. Contoh 3.25 ataupun 3.5. Dan 3.5 tu besar sangat lah. Okay, 3.25 ataupun 3.15 pile diameter. Okay. So ini semua untuk cater for problem yang mungkin timbul di tapak daripada kesan kesipian cerucuk ataupun pile eccentricity. Okay.
Yeah. So that is apa nama kita punya. Ada apa-apa soalan? Hari ni banyak saya revise balik dulu sebelum kita masuk kepada contoh yang kedua. Okay? Just to recall balik, recap balik apa yang kita dah go through. Okay? For those yang buat IDP 3 ni, yang geotechnical punya pile capacity kan. Okay? Hopefully dah ada nilai Okay? Dah ada nilai dia pile capacity sebab kalaulah kumpulan RC nak guna pile capacity, maka dia akan refer balik pada kumpulan geoteknik, okay, untuk dapatkan nilai dia berapa. Okay. Yap doing geoteknik kan, Yap, untuk IDP 3. Doktor, ya. You Yap buat pile capacity, geotechnical capacity evaluate untuk IDP 3 kan? Betul. Okay. So at this stage, have you obtained the pile capacity for the chosen diameter? For example, untuk minggu ini saya akan dapat lah. Belum okay. siap lagi. So you are using pile diameter berapa? Berapa mm? 300. 300 bulat ke square? Square. Oh, you're using a square pile lah So dalam your IDP, awak mencadangkan cerucuk rectangle, square pile yang mana dimension dia adalah 300 by 300 square. Okay. So kalau yang ini bermakna spacing antara cerucuk ke cerucuk is 3 times 300, 900. So 900 tu kalau tepat-tepat, maybe kalau guna 1 meter, why not? Center to center, 3 point something. Okay. Dia lebih sikit daripada 3 times the pile diameter. Just to cater for unforeseen pile eccentricity, bergantung kepada piler tu lah. If the piler is very experienced, okay, maka satu, you have very small eccentricity. Pile eccentricity dia tak naik sampai 3 digit, okay, maybe single ataupun double digit sahaja. Dan yang kedua, wastage dia kurang. Wastage ni maksud saya, bila piling, kita ada ground level kan? Kita ada ground level. This is our ground level. Okay, ground level. And then kita ada pile. Okay. Kalau piler yang bagus ni, if it is a experienced piler, okay, mula-mula piling tu something like this. Okay. Ini yang terkeluar, wastage dia. Okay. The second point yang dia akan pile, kita akan nampak improvement, less wastage. The third point, even less. Ini piler yang bagus ni. This is a good piler, experienced piler. Dia tahu how to adjust the number of piles so that wastage yang berlaku, okay, the extra length of pile yang berlaku ni, okay, mula-mula besar, maybe 2 meters, 3 meters. Okay. But then the consecutively dia punya piling ni, wastage pile yang terkeluar daripada ground level tu becomes less and less and less. This shows a good experienced piler. Dia tahu nak adjust the correction of the pile based on the first few piles tu, dia dah boleh agak okay. The depth is around certain depth and dia dah tahu how to the number of connection yang dia nak buat. Okay. Mungkin dia nak akan pakai 6 meter plus 3 meter instead of 6 dengan 6. 6 meter campur 6 meter pile, dah 12 meter, dah terkeluar banyak. Okay, mungkin daripada situ pengalaman dia akan guna 6 campur 3, 9 meter. So yang terkeluar daripada tapak, daripada soil tu, it's only about 1 meter, 1.2 meter, something like that. Okay, nah itu yang experienced piler. So experienced piler kita akan tengok pada site tu, in general, secara umumnya, okay, a few piles yang extra, yang banyak wastage,
And then subsequently semua tu rendah-rendah je. And this is a good experience file. And satu lagi, nilai kesepian ni, this eccentricity value ni, value kesepian yang berlaku ni is relatively small. Relatively small. Yeah. Kalau ikut pada specification filing, there is a certain value yang dianggap sebagai selamat. Okay. And this value is taken as approximately 75 mm. 75. Okay. So 75 mm ni is taken as a safe eccentricity value untuk specification, ikut pada file specification. Tapi kalau Yap dengan Anik, dia lagi tahulah. 75 ni is not actually a safe value. It might be a fail value. Adalah tu. Kalau nak tahu lebih, kena tanya dia orang berdua. Yang dah pakar filing dah sekarang. Alright. So ada lagi soalan apa-apa? Any other question? Doktor. Yeah. Doktor, kalau tadi you kata in real case itu pi punya spacing, engineer dia guna lebih daripada 3. Yes. Macam 3.25. Kalau dia guna 3.25, lepas tu dia mau check itu shear. Untuk vertical shear, dia ada itu reduce dia punya shear force tak? Sebab dalam shear vertical shear itu. Okay, reduction in shear force. Okay, reduction in shear force, good question. Okay. Kalau ingat balik, in our previous punya discussion, this is our column. Saya gunakan ini. Okay, this is our column. And then this is our file. File cap. Okay. Saya ambil half lah. Saya ambil just half of the file cap. Okay. Okay, this is our file. Somewhere di sini is our file. Right. Okay. Our file is somewhere di sini. Right. So, pertama sekali, calculate shear span. Shear span ni ialah jarak daripada face of column sehingga dia masuk lebih kurang 20% of the file dimension. Okay. Ini AV ataupun shear span. Okay. Center pile, saya lukiskan sini. Center line pile is di sini. This is the center line pile. Pile punya center line. Okay. This is center of the pile. Jarak yang di sini ni, this distance ni, ialah jarak yang masuk ke dalam pile sebanyak 20%. Dia extend masuk sini from the edge of the file ni sebanyak 20% of the file dimension. Bermaknalah, let's say if my file is 350 mm diameter, bulat, 350 mm diameter span file, 20% is 70. Bermakna dia masuk ke dalam sini sebanyak 70 mm. Daripada tepi file sampai pada section yang ini adalah sebanyak 70 mm. AV ni katalah this is my column punya center of column sampai sini. This is center line column. Column ni 300 by 300, so katakan 600 by 600. So setengah column is 300. Okay. Half the column dimension is 300. Center to center file, ada satu lagi file kat sini. Okay. Diambil sebagai jarak 3 times the file diameter. Let's say I'm taking center to center file as 3 times the file diameter.
Yang ini saya ambil sebagai 3 kali center pile to center pile, 3 times the pile diameter, which is equal to 350 times 2. Times 3. 350 times 3. 1050. Oh, ataupun saya ambil macam Yap kata, slightly more. Okay, slightly more than that. Setelah saya ambil spacing ni, saya ambil gelap sikit lah. Warna ni, kuning ni tak apa nampak. Saya ambil 3.5. 3.5 diameter pile. Bermakna spacing ni ialah 350 kali 3.5. 1225. 1225. So bermakna from center line sini kepada hitam lah. Inilah saya guna. Okay. From center line column kepada center line sini, center line pile adalah 1225 bagi 2. 612.5. Okay. 612.5 mm. Bermakna AV ni is now equals to 612.5, okay, minus 300 sini, minus 300, okay, minus pile diameter ni bagi 2, 350 bagi 2, plus 70. Okay. Okay, dapatlah AV dia. 612.5 tolak 300, okay, equals tolak 350 bagi 2 plus 70. Lebih kurang 207. Okay, 207.5 mm. Okay. Okay, now kita dah ada AV. Apa yang kita buat ialah check AV dengan 2D. D dia. D dia. So this is our D value. Nilai D. Katalah overall H saya gunakan 1200. Soal kan. Okay. 1.2 meter. Minus bawah ni saya gunakan 100 mm. Pile masuk ke dalam pile cap ni 100. Minus 100. Okay. Minus apa lagi? Minus bar diameter. Okay. Bar diameter. Minus katalah saya gunakan 20 mm. Minus 20. Dapatlah nilai D dia. Ni D purata, average D. 1200 H dia. Minus 100. Cover bawah dia. Minus diameter bar 20. Dapatlah 1080. 1080 mm. Mm. So bermakna 2D is now times 2. 2160. 2160. AV is only 207.5. So bermakna berbandingan ni AV is less than 2D. Bila if AV is less than 2D, maka daya receh dikurangkan. Shear force is reduced by a factor of AV bahagi 2D. V ni, V besar ni, V yang pada sini, pada celucuk ni, times AV over D ni, reduce the shear force. Kita reduce kan, ini yang reduction factor ni, AV over 2D ni. Reduce the shear force ataupun increase VRDC dia by a factor of 2D over AV.
terbalikkan dia, 2D bagi AV. Tapi kalau ikut nota, saya rasa dia reducekan daya reaching, daya shear force ni is reduced by a factor of AV over 2D. Hanya kita gunakan yang ini sekiranya if yang ini kita dapat AV is less than 2D. So walaupun kita gunakan spacingnya more than 3 times a pi diameter, but still this condition apply ataupun fulfill, AV is less than 2D, shear span lebih kecil daripada 2 kali effective depth, maka then kita masih boleh apply reduction factor untuk daya reaching. Okay ya? Okay. Doesn't mean that if we increase kita punya spacing to more than 3 times a pi diameter, then kita tak boleh nak apply this reduction factor. Reduction factor ni pada reaching masih boleh apply. Syaratnya perbandingan AV dengan 2D, compare these two values. Okay. Kalau AV less than 2D, then kita boleh apply. If AV is greater than 2D, then V tak ada perubahan. Okay. There is no modification factor ataupun reduction factor, tak perlu kita reducekan. Tapi this is quite unlikely lah. Sebab spacing AV ni, jarak AV ni memang kecil dibandingkan dengan 2 kali ukur dalam efektif, 2.1 meter. Okay. So AV dengan 2D ni, perbandingan daya reaching ni masih boleh kita gunakan. Okay. Masih boleh kita gunakan dengan syarat complykan dengan syarat AV kurang daripada 2D, then we can still reduce the load shear force by kita punya reduction factor ataupun ratio of AV over 2D. Yeah. Right? Okay ya. Okay doktor. Dan doktor, kalau untuk itu punching shear macam mana? Okay, sebab itu buku juga tulis kurang daripada buku tak ada kan? Lebih daripada 3. Dalam buku tak ada sebab dia guna spacing 3D. Okay? Kalau tengok mana-mana buku pun always to be on the safe side, maka dipilih, katalah saya ada 2 file group, 4 file group, kumpulan 4 cerucuk. Yeah? So kumpulan 4 cerucuk ni bermakna my files ni, okay, ni daripada plan view lah, daripada plan view. I have one file di sini, okay, and then another file kat sini, 4 file group, okay, another file di sini, and another file di sini. Okay. Kalau normal foundation, okay, foundation yang shallow foundation, kita ada zone 2D. Okay, zone 2D keliling column. Right. Kalau kita recall balik normal foundation yang shallow foundation. Okay. Untuk shallow foundation. Okay. Ini plan view. Kemudian kita ada column di tengah-tengah ni. Okay. There is a column sini, sama di sini. Maka zone untuk perimeter ataupun zone ni lah, zone reaching ni, punching shear, okay, at a distance of lebih kurang lah, saya lukiskan ni, lebih kurang 2D. Kita ada zone 2D daripada kolom ni. Ini jarak dia lebih kurang 2D. There is a critical perimeter keliling kolom. Ini shallow foundation. Tapi untuk deep foundation, kita tak ada case yang macam tu sebab sekarang ni beban ni sebenarnya adalah yang ni. File ni menjadi point load pada file cap. So, zone yang critical adalah zone yang ini. Yang menghubungkan all the 4 files. Tapi yang masuk 20% ke dalam file ni, dia masuk, dia bukan center to center, dia masuk 20% sini, 20% sini. Inilah zone
punching shear untuk file cap. Menghubungkan all the 4 files sehingga menjadi satu zone dan kita punya column ni masih di sini. Okay. Our column is still somewhere here. Our column yang inilah pada file cap ni. This is our column. So dia bukan lagi zone 2D tetapi pada zone yang mana menghubungkan keempat-empat cerucuk ni, inilah zone punching shear untuk file cap dengan syarat spacing antara cerucuk, okay, spacing center to center spacing is greater than 3 times the file diameter. Spacing ini adalah melebihi 3 kali file diameter. So untuk spacing yang melebihi 3 kali file diameter, memang akan ada semakan punching shear. There is a punching shear check if the spacing is more than 3 times the file diameter. That is why most engineers, kebanyakan jurutera, dia prefer center to center sini maintain at 3 times the file diameter. Kalau dia maintain 3 times the file diameter, then no need to check for punching shear. Tak payah check dah punching shear. Tapi kalau more than 3 times the file diameter, then we need to check for punching shear. Okay. So ini contoh dia lah. Contoh for a 4 file group, 5 file group, 7 file group, whatever lah. So yang ini berkaitan dengan punching shear. Dalam contoh pertama memang tak ada punching shear. Contoh kedua pun tak ada saya rasa. Sebab dipilih kedudukan ataupun spacing antara cerucuk sebanyak 3 kali file diameter. Tapi nanti kita akan lihatlah. We'll have a look at one example. We'll try to do one example yang mana spacing more than 3 times the file diameter. And daripada situ we need to check for punching shear. Macam mana kita nak check for punching shear for file cap. Okay. Okay, good question. Yap, ada apa-apa lagi from anyone? Because today saya rasa kita just recap balik lah apa yang kita dah go through. We left 2 weeks ago. Okay. Jadi it's just to recall balik. Tomorrow then kita baru masuk kepada our inilah lanjutan pada example yang kita dah buat sebelum ni. We'll continue with tomorrow. So tomorrow again, tomorrow kita start at 2:30. Okay. And hopefully by end of this week, kita dah habis all the file cap. And next week kita akan masuk kepada retaining wall. Okay. Dan habis lah tajuk kita. And then we will be on revision sahaja lah. Yeah. Revision before test number 2. Yeah. Test number 1 pun saya tak correct lagi. Okay. And then before that, sebelum kita break off your final exam nanti somewhere in June kan? July. Early July. Dah keluar ke timetable untuk final? Tak ada lagi? No timetable. Dah Kita punya final 20. 20 hari bulan 7 kan? 20 hari bulan Julai. Yalah. 20 bulan 7. 20. 20 bulan 7 tahun 2020. Okay. So this is kita punya final exam lah final exam. Ini draft pertama ke dah final? First draft. First draft, okay. Mungkin ada perubahan sikit lah Tapi somewhere around this region is our final exam. Which reminds me, your IDP 3 dan juga your project ni, kalau boleh settlekan sebelum kita punya final ni. So IDP 3 tak silap saya upload of your IDP 3 due date 22 Jun. Dah keluar ke? Saya tanya Dr. Siti. Dr. Siti Kejap. Dia cakap 22 Jun. Oh, sekarang ni dah ada ni. Upload untuk IDP 3 IDP 3
IDP 3, upload your final report not later than 27. Okay. Between 26 and 27 Jun ni. Okay, Jun. Uploadkan ke email. Nanti saya akan bagi email saya. Uploadkan dalam email. And then from there, kita akan ada interview between 28 Jun hingga 2 Julai itulah. Somewhere around that. Interview pun macam ni lah. Mungkin kita akan buat secara Zoom ni. Interview secara kumpulan lah. So 26-27 Jun tu tarikh paling akhir hantar laporan, uploadkan laporan. So sebelum report, pukul 12 kan? ya? 27 Jun tu sebelum pukul 12 kan? Yes. 27 Jun ni tak silap saya is on a Saturday. Okay. Before midnight lah. Sebelum masuk Ahad tu. Ya. Okay. So itu yang interview akan dibuat the following. Okay, macam kita ada pertemuan IDP ni Ahad dengan Isnin kan? Ke Ahad dengan Selasa? Isnin sir. Isnin lah. So kita buat hari Isnin lah mungkin. IDP 3 ni. Ya? Interview pada on Monday. Tak apa, nanti saya akan keluarkan dia punya, saya akan share balik tarikh-tarikh dia lah dalam group nanti. Ya? Okay. So besok pukul 2.30 baru kita masuk continue with what where we left off 2 minggu lepas. Okay. Yang ini just to refresh balik your memory. Okay. Okay. Daripada kesibukan beraya itu, sekarang ni kita balik kepada lecture-lecture berkaitan dengan RC dan juga IDP lah. Ya. So kalau tak ada anything else, nak Reza, Najmuddin ada macam nak tanya tu? Tak ada sir. Tak ada? Okay. The rest of the class, ada apa-apa question? Tak Okay. ada. Okay, Fazlan. Okay, tak apa. Okay. Okay. Ukur dalam H maksud Fazlan. H yang ni Oh, tambah 500. Kalau trust theory dia gunakan macam mana formula dia? Kalau trust theory 2 times pile diameter tambah 100. Okey, yang ini untuk truss untuk beam Okey, ini untuk beam. Kalau untuk truss Kalau beam digunakan 500 100. Sepatutnya sama je. Jadi kita gunakan yang ini. Gunakan formula yang ini. This formula ataupun panduan It's not a formula sebenarnya. It's just a guide untuk mendapatkan sama ada menggunakan truss analogy ataupun beam theory. Okay. Gunakan satu rumus yang sama. 2 times the pile diameter plus 100. Okay. So this 100 is basically untuk cater yang inilah 100 ni. 100 mm. Kita allow pile tu masuk ke dalam pile cap sekurang-kurangnya 100 mm. So that is why kita ada this 100 sini. Okay. 100. Setengah designer guna 75. 3 inci masuk ke dalam pile cap. Tapi okeylah, mana guna 4 inci 100 pun tak apa. Okay. 2 kali pile diameter ni ialah sebab kalau truss, kalau truss we need a certain dimension yang macam ni lah. Dia tak boleh terlalu lepeh sangat kalau macam ni. Ataupun truss yang truss yang too shallow, dia tak berfungsi sebagai truss nanti. Okay. Kalau too shallow. So this distance ni, jarak ni, maka jarak yang inilah kita ambil ini, this distance ni, at least
kita center to center ni 2 times file diameter.